Baik, yang lepas kita belajar berkenaan tentang beberapa perkara. Pertama adalah berkenaan tentang Alhamdulillah, terima kasih. Yang lepas kita belajar berkenaan tentang pengertian umrah. Oh, mana? Kita belajar dah. Kita belajar berkenaan tentang pengertian umrah. Okey, saya besarkan di sini. Kemudian kita belajar berkenaan tentang kelebihan umrah. Kemudian kita belajar berkenaan tentang tanah haram. Apa fungsi tanah haram? Kalau yang kita belajar yang lepas, titik merah ini sebagai simbol tempatnya miqat bagi orang yang berada di luar Mekah. Maksudnya dia berada di tempat yang jauh daripada Mekah. Jadi dia perlu ambil miqat di kawasan titik merah ini. Tetapi bagi orang yang berada di dalam Mekah, kan, orang yang berada di dalam Mekah, dia perlu keluar ke tanah halal dan ambil di kawasan yang warna hitam tu. Sama ada Jirana, Tanaim, Hudaybiyah dan Arafah. Dan yang kita belajar juga adalah berkenaan tentang kalaulah tujuan orang nak melakukan umrah itu dengan tujuan hanya satu, iaitu umrah yang paling besar sekali, dia bukanlah pelajar, dia bukanlah pekerja, maka pertama kali dia masuk menuju ke Saudi ataupun pertama kali dia masuk menuju ke Mekah, wajib dia melakukan umrah. Tak ada alasan yang lain, wajib dia melakukan umrah. Sebab tu orang yang kita belajar yang lepas, orang yang datang bertujuan untuk melakukan umrah, dia tak boleh tangguhkan dia punya niat walaupun dah sampai Mekah, dia nak niat esok. Tak boleh. Dia kena masuk pertama kali tu, dia dah kena buat umrah. Okay, yang lepas kita belajar berkenaan tentang ni. Okay, sedikit review nanti sebelum ni, insyaAllah nanti kita akan memulakan yang lepas. Okay, kita bercerita juga berkenaan tentang perjalanan pembangunan Masjidil Haram. Kemudian sedikit berkenaan tentang sekarang kalau jemaah lelaki nak turun ke dataran mesti pakai kain ihram, tak boleh maksudnya kerajaan Saudi menetapkan siapa yang nak pergi ke dataran Kaabah yang warna putih ni mesti berpakaian ihram bagi lelaki, walaupun dia bukan buat umrah. Perempuan tak ada masalah turun. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang Kaabah. Kita nak mengenali Kaabah, kat mana makam Ibrahim, kat mana Hijr Ismail. InsyaAllah. Baik, dan kemudian kita cerita berkenaan tentang doa, tempat-tempat doa mustajab. Ada 13 tempat. 12 tempat semua berdekatan di Mekah dan satu doa mustajab jauh di Madinah, di mihrab Nabi SAW. Kemudian kita cerita juga berkenaan tentang pakaian ihram kita. Secara gambaran pakaian ihram kita bagi lelaki. Dan kita dah masuk berkenaan tentang perkara-perkara sunat di dalam ihram. Perkara-perkara sunat dalam ihram. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, yang lepas kita belajar sampai di sini. Jadi insya-Allah kita boleh Allah bersemat, kita boleh sambung daripada sini, tuan-tuan dan puan. Tetapi kita akan lebih lanjut lagi berkenaan tentang saya nak ulang juga sebelum berkenaan tentang adakah selama kita pergi melakukan umrah, adakah kita sepanjang kita ziarah itu kita melakukan umrah. Contohnya kalau diberitahu package kita 12 hari 10 malam, adakah selama kita berada 12 hari 10 malam itu kita berpakaian ihram? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana 12 hari 10 malam tu ada di Mekah, ada di Madinah. Jadi yang adanya Kaabah dekat mana? Hanya di Mekah saja. Jadi ramai orang tak tahu tentang ini. Jadi perlu belajar supaya dia faham. Sebenarnya umrah ni
tidaklah sesusah mana, tidaklah kita sentiasa memakaikan ihram. Dan kemudian contohlah separuh hari kita di Mekah, separuh hari kita di Madinah, waktu kita di Mekah tu adakah selama-lamanya kita memakaikan ihram? Pun tidak juga. Sebab umrah ini tidak mengambil masa yang lama. Yang hanya tempohnya tidak makan sampai 1 hari. Mungkin dalam setengah hari kita dah selesai. Mungkin kurang daripada 10 jam kita dah selesai umrah kita. Jadi ia bergantung bagaimana kita melakukan umrah dan bagaimana adakah kita ada halangan ke ataupun tidak. Jadi hari ini kita akan belajar berkenaan tentang ini, bagaimana kita nak lakukan umrah bermula daripada awal. Okay, Puan Jamilah Ahmad dapat soalan. Puan Jamilah, nanti insyaAllah saya akan jawab soalan berkenaan tentang pakai mask. Okey. Kalau ikutkan sebenarnya pakai mask, kalau pantang larang dalam ihram, kita memakai mask ketika dalam ihram tak boleh. Dan kerajaan Saudi pun tak tak mengarahkan kita untuk memakai mask. Jadinya tak perlulah pakai mask. Kalau nak pakai mask juga, contoh kita batuk, kita pakai mask. Boleh. Tapi kita kena letak. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kita nak beritahu semula bahawasanya kebiasaannya jemaah umrah ini dalam tempoh yang tak lama. Maksudnya Ibrahim. Semua jelas dengan suaranya? Okey, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah ni tuan-tuan dan puan, saya ulang semula. Kita bermula dengan satu ibadah fizikal. Dia merupakan ibadah fizikal yang kita lakukan tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya, selalunya kita solat, kita puasa, kita buat perkara-perkara yang baik dan semua dikira ibadah. Cumanya umrah ni adalah ibadah yang lain. Dia bentuk daripada ibadah fizikal. Kalau kita tengokkan, rukun umrah yang terlibat ni ada 5 perkara. Pertama, bermula dengan niat. Yang kedua, kedua tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, bergunting. Dan yang kelima, tertib. Jadi, kelima-lima perkara ini kalau kita tengok, majoritinya adalah satu perbuatan. Maksudnya apa? Contoh majoriti, niat. Niat ini perlu di dalam hati. Syarat sahnya perlu di dalam hati. Yang kedua, tawaf. Tawaf ini syarat sahnya perlu bergerak. Maksudnya perlu bergerak pusing tawaf 7 kali. Kemudian sa'i, perlu bergerak di antara 2 bukit daripada Safa ke Marwah. Kemudian bergunting pun adalah physical activity. Dan kelima adalah mengikuti tertib daripada niat, tawaf, sa'i dan bergunting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kalau kita buat dengan betul, walaupun tuan-tuan dan puan, biasanya jemaah umrah yang saya jumpa, mereka sangat takut berkenaan tentang, Ustaz nak baca apa? Ustaz, kita kena ni. Sebab dia tahu bahawa solat kebiasaannya dia ada bacaan. Solat sunat ada bacaan. Segala, yelah, semua kebiasaannya ibadah kan ada bacaan. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, berkenaan tentang tawaf, berkenaan tentang sa'i, bergunting, bahkan niat pun sekali, tidak ada melibatkan bacaan. Bukan tidak melibatkan, maksudnya tidak ada yang disyaratkan untuk bacaan. Bahkan tuan-tuan dan puan, nak baca apa-apa pun, zikir, doa, baca Al-Quran, selawat, segala hal-hal yang ni boleh, tak ada masalah. Yang penting adalah ibadahnya, fizikalnya, iaitu kita bergerak tawaf, kita bergerak sa'i dan kita bergunting. Daripada mula-mula niat, kita dah hadirkan hati dengan niat, dan kemudian kita mulakan dengan tawaf 7 pusingan. Lepas tu kita bergerak dengan sa'i
tujuh pergerakan, 7 perjalanan dan kita bergunting. Dan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tahu macam mana kita nak lakukannya ibadah fizikalnya. Itu yang penting. Jadi itulah umrah sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita nak tahu aktiviti ni yang lepas saya beritahu dia tidak ambil masa yang lama. Dalam tempoh 6 ke 7 jam kita dapat lakukan kita dapat selesaikan umrah. Daripada 6 ke 7 jam kita dapat selesaikan umrah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dalam kata Allah SWT, kalau kita nak faham betul-betul umrah ini tuan-tuan dan puan, antara dalam umrah dengan luar umrah adalah perkara yang lain. Saya beritahu antara yang dalam umrah, contoh daripada niat sehingga bergunting, dalam tempoh itu sahaja lelaki memakaikan ihram. Tapi sebelum niat, adakah perlu pakaikan ihram? Tidak. Tidak diperintahkan untuk pakaikan ihram. Lepas daripada bergunting, daripada niat, tawaf, sa'i, bergunting dan mengikut tertib keseluruhannya, lepas daripada itu adakah memakaikan ihram? Pun tidak. Jadi yang kita nak belajar ni adalah umrah ni hanya sekejap dalam 6-7 jam. Okey, baik. Saya akan membesarkan slide ni. Kalau tuan-tuan perasan, sebelah kiri ni namanya rukun umrah. Okay. Di sebelah kanan ni namanya wajib umrah. Rukun umrah ni apa? Rukun umrah ini tuan-tuan puan, kalau kita buat dengan sempurna, maka umrah kita diterima. Tetapi wajib umrah sebelah kanan ini, kalau kita buat tak sempurna, kita tinggalkan, maka kita hanya dikenakan dam sahaja. Kita tidaklah sampailah umrah kita jadi tidak sah. Jadi apa yang sebelah kiri, apa sebelah kanan? Sebelah kiri ini namanya rukun umrah, sebelah kanan wajib umrah. Rukun umrah ini yang saya cerita tadi, niat, tawaf, sa'i, bergunting, tertib. 5 perkara ini kita buat betul-betul, umrah kita diterima. Kalau kita buat silap, maka apa yang berlaku, kita akan berada di dalam ihram yang panjang. Itu. Tapi kalau wajib umrah pula, kalau kita tinggalkan, kita hanya dikenakan dam sahaja. Tetapi walaupun kita dikenakan dam, kita dapat buat umrah dengan sempurna. Kita dapat buat umrah daripada ikut tertib tu, daripada niat, tawaf, sa'i, bercukur, bertertib sampai tertib, maka umrah kita dikira sah. Cumanya tuan-tuan dan puan akan dapat kekurangan, iaitu kita tak dapatlah macam umrah mabrurah. Itu macam, ialah larangan yang kita sengaja buat mungkin. Tadi kan ada cerita berkenaan tentang emas, ataupun kita bercerita berkenaan tentang apalah hal-hal yang lain yang kita sengaja akan mengurangkanlah. Susahlah kita nak dapat peringkat umrah mabrurah. Yang penting kita nak buat dengan betul-betul. Baik. Untuk yang tentang ini, mudah-mudahan tuan-tuan puan dapat sedikit gambaranlah perbezaan berkenaan rukun umrah dengan wajib umrah. Rukun umrah kalau kita tinggalkan, umrah kita tidak sah. Tapi kalau wajib umrah kita tinggalkan, kita hanya dikenakan dam sahaja, tetapi umrah kita tetap sah. Penting tu dua ni. Penting dua ni. Yang kita first kita kena jaga adalah rukun umrah. Yang kedua adalah kita jaga kesempurnaan umrah, iaitu wajib ni. Kita jaga supaya umrah kita sempurna. Okey. Baik. Okey, sampai di sini ada soalan tak sebelum kita mulakan niat? Niat umrah. Ada soalan ke? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perasan tadi yang saya cerita tentang rukun umrah dengan wajib umrah, apa kaitan di antara kedua-dua ini? Apa kaitan di antara kedua-dua ini? Kaitannya apa adalah tuan-tuan, niat umrah adalah rukun, tapi bila wajib umrah, miqat. Niat umrah rukun,
wajib umrah adalah miqat. Apa maksud miqat? Adalah tempat. Maksudnya kalau orang niat, dia sedang melakukan rukun. Tapi kalau dia niat di miqat, maknanya dia sedang melakukan rukun dan wajib umrah. Niat adalah rukun. Tetapi niat di miqat, niat di tempat dan pada masanya, dia sedang melakukan wajib umrah. Tadi kita cerita rukun dan wajib umrah. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Contohnya, kalau orang itu memilih untuk tidak melakukan wajib umrah. Contohnya, dia apa maksud apa pula maksud miqat? Miqat ni yang kita bincang tadi, yang kita bincang yang lepas berkenaan dengan tempat-tempat yang ditetapkan bagi sebahagian manusia, sebahagian orang Islam yang datang daripada arah mana. Contohnya orang yang datang daripada Malaysia, maka mereka akan berniat di Qornul Manazil. Tempat niatnya di Qornul Manazil. Makanya orang tu perlu ambil niat di miqat itu. Kalau dia tak ambil niat di miqat itu, ataupun dia ambil niat selepas miqat, maka dia akan dikenakan dam. Tapi niat dia diterima atau tidak? Niatnya diterima kerana dia sedang melakukan rukun. Cumanya niat di miqat tempat itu adalah wajib umrah, maka dia akan dikenakan dam. Dikenakan dam seekor kambing. Sebab itulah kalau orang nak masuk dia perlu niat di tempat dia. Contohnya orang yang datang daripada, contoh kita daripada Malaysia, kita pergi Madinah dulu, kita tak buat umrah. Kan? Kita tak pergi umrah, contohlah kita masuk Madinah dulu. Masuk Madinah, kita akan buat aktiviti macam biasa. Buat aktiviti pergi masjid, ziarah Nabi SAW, ziarah sekitar Madinah. Tetapi apabila mutawif beritahu, okey hari ini, esok, kita akan berangkat ke Mekah. Jadi persiapan kita untuk esok tu adalah persiapan yang perkara-perkara sunat dalam ihram. Kita mandi, kita bercukur dan sebagainya. Maka bergerak saja esoknya nanti, kita bergerak daripada Madinah, kita akan menuju satu tempat namanya Bir Ali. Maka Bir Ali itu adalah miqat. Adalah tempat wajib untuk ambil niat. Dan kemudian kalau kita ambil niat di situ, kita dah lakukan dua perkara. Pertama, kita melakukan rukun umrah, iaitu rukun umrah pertama niat. Dan kemudian yang kedua, kita melakukan niat di miqat, tempat dia, Bir Ali. Maka kita tidak dikenakan dam sebab kita melakukan kedua-dua perkara ini dengan sempurna. Apa jadi masalah bagi orang yang niat selepas daripada tempat miqat? Maka dia akan dikenakan dam. Contohnya, dalam berada di Madinah, kan? Pada hari itu, tuan-tuan dan puan akan masuk Mekah. Masa dalam perjalanan, bas ni tidak berhenti. Ataupun bas ni terus saja. Ataupun tuan-tuan dan puan pilih menaiki train. Sampai di train beritahu tuan-tuan dan puan dah masuk ke kawasan Bir Ali. Tuan-tuan dan puan, selalu train akan beritahu kejap lagi akan memasuki Bir Ali, sila niat umrah. Tapi tuan-tuan dan puan terlupa. Dan train tu terus berjalan menuju ke Mekah. Dan tuan-tuan dan puan tak ingat untuk niat umrah. Maka pada ketika itu, tuan-tuan terus niat tetapi tidak di miqat. Maka tuan-tuan dan puan akan dikenakan dam. Okey, baik. Okey, ada soalan tak berkenaan tentang di miqat? Kalau kita faham, miqat ini adalah wajib umrah, maka kita tak akan suka-suka tinggalkan niat di miqat. Sebab kita nak buat dengan sempurna dan kita tak nak dikenakan dam. Kalau kita terlupa ataupun kita ni kan, dan kita terlepas daripada tempat miqat, baru kita ambil niat, kita akan dikenakan dam. Okey. Baik. Ada soalan lain? Mungkin ada soalan daripada berkenaan tentang niat di miqat ni. Mudah-mudahan fahamlah. InsyaAllah ya. Okey, baik. Okey. Aturan seterusnya, lepas kita niat di miqat, apabila mula kita niat sahaja tuan-tuan dan puan, kita akan terikat dengan pantang larang dalam ihram yang kita akan belajar kejap lagi. Tapi saya nak tunjuknya perjalanan di antara rukun umrah dengan wajib umrah ni kaitannya bagaimana? Pertamanya, kita melakukan rukun umrah yang pertama, niat. Dan kita lakukan di miqat. Maknanya kita melakukan wajib umrah, perkara wajib umrah. Maka dengan dua hal ini, kita dah lakukan, kita dah selesai dua perkara.
Niat sahaja di mikot, kita dah selesai 2 perkara. Kemudian apabila niat sahaja, tuan-tuan dan puan, terikat dengan pantang larang dalam ihram. Pernah dengar tak yang berkenaan tentang kita tak boleh pakai minyak wangi, kita tak boleh pakai pakaian menjahit bagi lelaki? Cik Zulkifli boleh tak? Nampak tak? Okey, kita Allahumma salli. Kita tak boleh apa lagi? Kita tak boleh melakukan persetubuhan. Kita tak boleh, semua hal-hal pantang larang dalam ihram kita akan terikat. Kita tak boleh buat bermula sahaja kita niat sehinggalah kita melakukan rukun yang terakhir, iaitu bergunting. Contoh, okey, tadi tengok perjalanan di sini, tengok slide yang sebelah ni. Daripada niat umrah di mikot, lepas tu terikat dengan pantang larang dalam ihram, lepas tu kita buat tawaf. Lepas tu kita buat sa'i. Lepas tu kita bergunting dan kita mengikuti tertib keseluruhannya. Maka bila kita bergunting sahaja, pantang larang dalam ihram itu terlepas. Itulah pelaksanaan umrah yang melibatkan aliran di antara rukun umrah dengan wajib umrah. Okey. Bila luan, kalau naik train, dia akan terus ke train, dia tak akan pergi mikot dulu. Dia akan terus naik train dulu, dia akan terus pergi ke station train. Dan station train tu start daripada sebelum gerak tu, dia akan beritahu bila nak mula niat. Dia akan beritahu sebelum. Tapi kebiasaannya takut kita masa niat, dia kan benda kan laju kan. Sebaiknya adalah sebelum kita masuk train tu kita terus ambil niat. Sebelum kita masuk train terus ambil niat. Okay. Maknanya apa tuan-tuan puan? Okay. Ini pun satu perkara yang mungkin ramai tidak tahu. Sebenarnya kalaulah kita ambil niat sebelum tempat mikot, dia tidak ada masalah. Bagi orang yang ada masalah adalah orang yang ambil niat selepas daripada tempat mikot, dia akan dikenakan dam. Kalau dia nak kalau dia terlepas lepas tu dia patah balik, dia tidak dikenakan dam, tapi dia berdosa. Dia boleh jadi berdosa kalau dia sengaja. Tapi sebelum tempat mikot dia ambil niat. Contohnya, orang naik kapal terbang, pergi ke Jeddah dan masuk Mekah, dia perlu niat di Kornul Manazil, di atas kapal terbang. Tapi dia takut tertidur di atas kapal terbang, dia ambil keputusan untuk niat di Malaysia. Jawapannya boleh tak? Jawapannya boleh. Selagi dia berada di sebelum tempat mikot, dia boleh niat. Cuma kesan pada diri dia adalah dia akan berada dalam ihram yang lama. Tuan-tuan bayangkan, apabila dia dah ambil niat, maka dia dah bermula terikat dengan pantang larang dalam ihram. Maka dia akan berada di dalam ihram. Maka dia akan pakai kain ihram juga bagi lelaki. Perempuan pun pakai ihram begitulah. Jadi sepanjang dalam flight 7-8 jam tu, sebelum Qarnul Manazil tu, dia dah berada di dalam ihram sebab dia ambil niat awal. Jadi kesesuaian tindakannya bagaimana? Kalau naik train, biasanya sebelum naik train tu kita dah niat dulu, baru kita naik train. Takut kita terlupa. Mungkin ataupun kita dah dapat makluman berkenaan tentang dah dekat dengan Bilik Ali, kita niat pun boleh, tak ada masalah. Okey, mudah-mudahan Cik Malazi dapat jawapannya lah. Okey, baik, seterusnya. Saya akan lanjut semula. So, selepas kita tahu berkenaan tentang aliran ini, tuan-tuan dan puan, kita akan tengok bagaimana niat pula. Kita akan masuk segmen niat. Sekejap ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi gambaran bagaimana kebiasaannya perjalanan umrah bagi jemaah-jemaah umrah Malaysia, terutamanya lah yang mengikuti travel. Biasanya kalau kami dalam Eliza Travel and Tourism Berhad, kami akan melakukan umrah 3 kali. Selama kita berada di Mekah, kita akan melakukan umrah 3 kali. Iaitu pada hari pertama kita sampai di Mekah. Biasanya hari pertama kita sampai di Mekah tu bukan sampai di Jeddah. Hari pertama kita masuk Mekah, kita akan melakukan umrah. Yang saya cerita memang wajib kita buat. Sebab yang kedua adalah
pada hari ketiga. Hari kedua kita rehat. Kita hari pertama kita buat, hari kedua kita buat umrah kedua. Ikut sesuai masa. Dan saya nak beritahu tuan-tuan puan, umrah ini saya ulang semula, bermula sahaja daripada niat sehingga bergunting. Dan niat sehingga bergunting ni tidak ambil tempoh yang lama. Ikut kiraan saya, untuk umrah pertama, sebab kita daripada mikot yang jauh, contoh Qarnul Manazil ataupun Bir Ali, mungkin umrah kita ambil masa daripada 6 jam ke 7 jam bagi orang yang masuk daripada Qarnul Manazil. Tapi orang yang masuk daripada Bir Ali, dia akan jadi yang lama sebab dia bermula niat di Bir Ali. Okay? Daripada Bir Ali hingga ke Mekah mengambil masa 5 ke 6 jam kalau naik bas. 5 ke 6 jam ataupun 6 ke 7 jam. Baru start umrah. Mungkin orang yang masuk daripada Madinah naik bas, mungkin tempoh dia berada dalam ihram, tempoh dia melakukan tempoh umrah ni, dia mungkin jejak 11 hingga 12 jam. Begitu. Baik. Tetapi kalau umrah kedua pula, biasanya sekejap. Kerana apa? Kerana daripada dalam Mekah. Kemudian apabila hari ketiga tu, kita kan berada di dalam Mekah. Kemudian apabila kita nak buat umrah, kita kena keluar ke tanah halal untuk niat. Dan apabila kita keluar tanah halal untuk niat, kita masuk terus dan kita akan terus buat umrah. Biasanya tak lama, mungkin dalam masa 4 ke 5 jam kita dah selesai kita punya umrah. Jadinya tempoh yang menyebabkan kita lama ni biasanya disebabkan perjalanan daripada tempat kita niat sampailah kita nak lakukan rukun yang kedua, iaitu tawaf. Dan apabila kita start lakukan tawaf, sampailah kita bergunting, dia tak ambil masa yang lama, dalam tempoh 3 jam. Tawaf kita pusing, mungkin ambil masa sejam. Kemudian kita minum air zam-zam dan buat urusan sikit. Kita sambung sa'i. Sa'i pula mungkin mengambil masa sejam setengah. Sejam setengah untuk melakukan sa'i. Mungkin sejam, lebih kurang begitu. Maka kita akan selesai umrah lebih awal. Dan bergunting, adakah ambil masa? Tidak, dia gunting saja. Maka bila dia gunting saja, dia dah selesai melakukan umrahnya dengan sempurna. Jadi itulah tempoh yang tak lama. Okey, umrah yang ketiga pula lebih kurang juga 4 ke 5 jam kita dah boleh selesaikan umrah kita. Cuma tuan-tuan dan puan, nanti kita akan masuk berkenaan tentang tawaf. Kita akan tahu ada juga sebahagian orang yang tak boleh selesaikan umrahnya dengan lebih awal. Maksudnya apa? Masa dia nak buat umrah, diri dia datang haid. Dia datang haid, period dia sampai masa period dia dan dia tak boleh melakukan tawaf. Maka kena tunggu sampailah dia bersih baru start tawaf semula. Itu menyebabkan ihram dia jadi lebih panjang. Jadi saya nak, itulah gambarannya, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan cara kita niat kita berbeza. Okey, kita boleh tengok. Okey, sekarang ni kita tengok contoh-contoh niat. Okey, saya besarkan dulu. Niat ni ada tiga jenis. Pertama disebut sebagai niat biasa, niat umrah yang biasa. Yang kedua adalah di sini dalam skrin ni sebut niat ganti, ataupun disebut sebagai niat badal umrah. Niat umrah badal. Yang ketiga pula, yang bawah pula adalah niat bersyarat. Yang tidak ada tulisan Arab tu, saya letak niat bersyarat. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, tiga-tiga ni adalah perkara yang berbeza. Dan dia memberi kesan yang berbeza. Okey, pertama adalah niat umrah adalah niat kebiasaannya. Niat kebiasaan. Okey, boleh sama-sama ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha
lillahi ta'ala, sahaja aku melakukan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, itulah adalah salah satu contoh niat umrah biasa. Dengan bimbingan lah, saya bimbing sekejap. Okey, niat umrah biasa adalah semua orang boleh baca, tak ada masalah. Tapi yang kedua pula, yang kedua kita tengok niat badal umrah, iaitu kita berhajat untuk kita buat umrah untuk orang lain. Contoh kepada siapa? Kepada arwah ayah kita nak buat umrah kepada arwah mak kita, ataupun kita nak buat umrah pada adik-beradik kita, jiran kita, siapa-siapa pun kita boleh buatkan, tak ada masalah. Tetapi dia ada syarat dia. Dia ada perkara yang kita kena ikut. Pertama, siapa yang nak buat niat ganti ni, pertama adalah dia kena selesai umrah dia, umrah yang wajib bagi dia. Contohnya saya beritahu, kalau saya ni adalah orang yang tak pernah pergi umrah, jadi pertama kali saya melakukan umrah adalah untuk diri saya. Dan yang kedua itu baru kita boleh buat dekat untuk orang lain. Sebab siapa yang nak buatkan mesti dia dah selesai untuk diri dia dulu, baru dia buat untuk orang lain. Begitu juga haji. Orang yang melakukan badal haji di Mekah, dia mesti dah lakukan haji dahulu, baru dia boleh buatkan untuk orang lain. Disebabkan kesempatan kita boleh buat 3 kali umrah dalam satu masa, maknanya umrah pertama ni, bagi yang pertama kali ni, umrah pertama ni dia akan buat untuk diri dia. Umrah kedua mungkin dia tak berapa sempurna umrah pertama kan. Jadi umrah kedua ni dia nak buat sesebaik mungkin untuk diri dia. Dan umrah ketiga ni barulah dia berhajat untuk arwah yang kita nak buatkan, untuk gantilah. Kerana apa sebenarnya kena ganti badal umrah ni kena ada? Kerana apa? Setiap orang, kita cerita yang lepas, setiap orang yang mukallaf wajib dia untuk melakukan umrah sekali seumur hidup. Jika dia tidak mampu, maka perlulah dibadalkan. Dia berhutang dengan Allah SWT untuk tunaikan haji ataupun umrah. Jadi di kesempatan diri kita ni hanya mampu untuk melakukan umrah untuk arwah, maka kita lakukan umrahlah pada arwah. Syarat juga pada arwah. Pertama adalah kita kena pastikan. Ini adalah satu pandangan yang saya pegang dan ia lebih baik. Pertama kita kena pastikan arwah memang tak pernah buat umrah, baru kita boleh buat umrah. Yang kedua adalah arwah tak pernah dibadalkan umrah ataupun tak pernah dibadalkan haji. Biasanya sebab badal haji ni dia akan buat adalah haji dan umrah. Dia tak pernah dibadalkan, maka baru kita boleh buat. Contoh apa yang biasa saya beritahu dekat jemaah kan, dalam bas saya akan beritahu, okey, makcik-makcik kena confirmkan dengan adik-beradik yang lain. Mungkin ada yang dah buatkan badal umrah untuk mak ayah. Kalau mereka dah pernah buatkan, ataupun mak ayah dah pernah pergi haji ataupun dah pernah pergi umrah, tak perlulah badal umrah. Kerana badal umrah peranannya adalah untuk menggantikan, untuk membuatkan, untuk melaksanakan kewajipan orang lain yang tak tertunai. Kalau dah tertunai oleh orang lain, tak perlu kita buatkan. Tapi Ustaz, saya nak buat juga. Boleh. Jawapannya boleh. Caranya apa adalah, kita niat, tak perlu kita badalkan ataupun tak perlu kita gantikan kepada orang lain. Cukup sekadar adalah kita niat untuk diri kita, habis haji umrah kita sedekahkan kepada orang lain. Kita sedekahkan pahala kita kepada mak ayah kita. Ya Allah, mudah-mudahan umrah yang aku lakukan pada hari ini, aku sedekahkan kepada mak ayah aku. Kita sedekahkan. Sedekah tak ada masalah pada yang masih hidup. Sedekah tak ada masalah yang pada yang masih hidup. Kita sedekahkan pahala. Yang inilah yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut. Bagaimana kita nak laksanakan, dan bahkan sedekah pahala ini kita boleh buat kepada orang ramai. Siapa-siapa je kita boleh sedekahkan pahala kita yang kita nak. Itulah namanya sedekah pahala. Cuma yang kita dapat soalan di sini daripada Cik Muhammad Zain tanya,
macam mana kalau kita nak buatkan badal umrah ganti ni kepada orang yang tak mampu. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, yang tak mampu berdasarkan kesihatan, ya. Dia juga termasuk, contohnya dia lumpuh seumur hidup. Lumpuh seumur hidup dan dia kebarangkalian sembuh tu tidak ada. Maka barulah ia dikira sebagai betul-betul tidak mampu, baru kita boleh buat badal umrah. Sama macam haji. Tak mampu, sampailah memang tak mampu. Lain kalau kita boleh tolak wheelchair apa semua, dia boleh berjalan sikit, itu dikira mampu lagi. Dia ada kewangan. Jadi badal umrah ini paling confirm sekali dah arwah. Senang cerita. Allah Alam. Okey, kemudian yang ketiga adalah niat-niat bersyarat. Yang ketiga adalah niat-niat bersyarat. Niat-niat bersyarat ini dia adalah kaitan dengan niat biasa. Okey, sebelum saya jelaskan, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT, niat bersyarat ini adalah niat, dia asalnya niat biasa. Niat biasa apa? Sahaja aku melakukan umrah dan ihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Cuma kita tambahkan syarat kepada niat kita. Kerana apa, tuan-tuan dan puan? Ada situasi yang menyebabkan umrah kita tak dapat selesaikan. Bahkan pada zaman Nabi SAW, ada umrah yang tak dapat diselesaikan oleh Nabi. Maka Nabi pilih untuk lepaskan ihram Nabi SAW dan berhajat untuk datang semula. Itu berlaku pada tahun 6 Hijrah, masa perjanjian Hudaybiyah. Kemudian baru ganti ni, baru lakukan umrah gantian pada tahun hadapannya. Bagi kita pula, boleh tak berlakunya menyebabkan kita tak boleh melakukan umrah? Boleh. Antaranya adalah orang yang berada di dalam haid. Orang yang berada di dalam haid, kalau haidnya datang sebelum tawaf. Tawaf itu, ketika melakukan tawaf kita mesti berada suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apabila haid datang, boleh tak dia melakukan tawaf? Jawapannya tidak. Maka, boleh jadi sampai dia balik, dia tak boleh buat umrah. Jadinya fungsi niat bersyarat ini, tuan-tuan dan puan, kalau dalam keadaan begitu, okey. Contoh, saya ulang semula orang yang niat biasa, kemudian sampai nak tawaf dia terhalang, ataupun ketika sa'i pun ada sebab dia terhalang, sampailah dia tak boleh untuk selesaikan umrah dia, kesannya adalah dia akan dikenakan dam kalau dia tidak dapat sempurnakan umrahnya. Maksudnya, masa dia nak lepaskan ihram dia, kalau dia tak lepaskan ihram dia, maka dia akan berada dalam ihram sampai balik Malaysia. Tapi dia kena lepaskan ihram dia. Cara lepaskan ihram dia, dia kena melakukan ihsar. Melakukan ihsar. Okay, apabila dia melakukan ihsar, dia kena dikenakan dam. Boleh jelas ke? Okay, saya ulang sekali. Saya bagi contoh. Okey. Okay, contoh bagi orang yang berada dalam haid lah. Masa mula-mula dia datang ke Mekah, maka pada waktu itu adalah wajib bagi dia untuk melakukan umrah. Dia tak boleh kata nak tanggung esok ataupun tanggung lusa, tak boleh. Sebab hajat dia masuk Mekah memang tujuannya adalah untuk melakukan umrah. Maka dia perlu ambil niat. Masa dia ambil niat itu, dia pula berada di dalam haid. Tetapi dia niat biasa sahaja, dia tidak niat bersyarat. Maka apabila dia niat dan dia berada di dalam haid, sampailah dia nak tawaf, dia tak boleh tawaf. Sebab dia berada di dalam haid, dia terhalang untuk melakukan tawaf. Tawaf perlu suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maka dia tunggu dan tunggu dan tunggu. Dan period dia mengambil masa yang lama, menyebabkan apa, tuan-tuan dan puan? Menyebabkan sampailah waktu dia kena keluar Mekah, sampailah waktu dia balik, dia tak boleh buat tawaf sebab dia berada dalam haid. Dia tak boleh masuk masjid sebab dia berada dalam haid. Jadi kalau ada situasi begini, ni namanya rezeki yang Allah bagi kepada wanita itu. Walaupun tak dapat rezeki macam orang lain, ni adalah hadiah Allah nak bagi, ada hikmah untuk dia. Dalam waktu hari dia nak balik tu, di Malaysia tu, dia perlu lepaskan diri dia daripada ihram.
kan start daripada niat, nak buat tawaf tak selesai tawaf, maka dia punya ihram dia jadi panjang. Dia berada dalam ihram panjang. Sebab ihram ni kena selesaikan dengan cara daripada niat, pergi tawaf, pergi sa'i dan kemudian pergi bergunting, maka baru ihram dia terlepas. Tapi disebabkan dia tersangkut dekat tawaf ni, dia tak boleh buat. Dia tak boleh pergi sa'i. Dia kena ikut tertib, dia kena ikut susunan. Sampai dekat tawaf tak boleh buat. Sampailah balik, maka disebabkan dia nak lepaskan diri dia daripada ihram, dia tak nak terikat dengan patah larang dalam ihram, maka dia kena melakukan ihsar. Maka dam bagi ihsar adalah seekor kambing. Ikutlah sama ada nak gunting. Dia gunting selalunya dengan cara gunting lah, cara untuk lepaskan ihram dia. Apabila dia gunting sahaja, ihramnya terlepas, maka dia akan dikenakan dam seekor kambing. Tetapi itu keadaan untuk orang yang niat biasa. Tetapi kalau orang itu kan, kalau perempuan itu pilih untuk niat bersyarat, maka apa jadi pada akhir dia nak balik tu, dalam keadaan itu apabila dia balik, dia tidak dikenakan dam. Sebab dia dah meletakkan syarat pada niatnya. Okey, cuba kita baca niat bersyarat ni. Kita boleh besarkan. Okey. Ustaz, soalan Ustaz, kenapa niat bersyarat ni tak bahasa Arab? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa apa pun ia dikira niat juga. Ia dikira niat juga. Dan kadang-kadang sebab bahasa Arab ni, dia penerangannya dia susah nak dijelaskan. Lebih-lebih berkenaan tentang bagaimana kita nak lepaskan ihram. Jadinya, pada guru saya beritahu sebaiknya kita guna sahaja bahasa Melayu. Kita guna sahaja bahasa Melayu untuk laksanakannya. Sekejap untuk niat. Okey, baik. Kita boleh baca niat bersyarat yang bawah sekali. Dan niat bersyarat ini sesuai untuk norma baru. Sesuai untuk semua keadaan. Tuan-tuan perempuan boleh niat bersyarat disebabkan tuan-tuan perempuan risau diri tuan-tuan perempuan mungkin takkan boleh buat umrah. Dan saya bagi situasi sekarang norma baru ni, saya nasihatkan semua je terus niat bersyarat senang. Niat bersyarat. Kita takut kadang-kadang tiba-tiba dapat berita kita tak boleh buat, tak boleh masuk dataran Kaabah. Kita tak boleh masuk masjid. Maka ada halangan-halangan begitu, kita risau begitu, maka lebih baik semua niat bersyarat lebih senang. Jadi, niat bersyarat ni macam mana apa yang saya beritahu, dia termasuk juga dengan niat biasa. Tengok kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sekiranya aku berhalangan dengan halangan syarak sehingga aku tidak mampu meneruskan kerja-kerja umrah, maka aku bertahallul. Perenggan yang pertama, sahaja aku, bukan perenggan pertama, baris yang pertama, sahaja aku berniat umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala, itu adalah niat biasa. Masuk bawah tu diletakkan syarat. Sekiranya aku berhalangan dengan halangan syarak. Tak kisahlah halangan apa, haid, ataupun ada masalah buasi, ataupun ada masalah darah tak berhenti. Semua termasuk dalam halangan bersyarak. Sehingga aku tidak mampu meneruskan kerja-kerja umrah, maka aku bertahallul. Jadi, apabila kita baca syarat ini, kalau misal kata umrah kita tak dapat selesaikan sampailah kita balik Malaysia, kita boleh tahallul dan kita tidak dikenakan dam. Allahu a'lam bissawab. Baik. Sampai ini, sampai niat. Ada soalan tak? Apabila sahaja kita niat, maka kita akan terikat dengan pantang larang dalam ihram. Saya ulang semula. Orang yang terikat dengan pantang larang dalam ihram ini hanya orang yang berada di dalam ihram sahaja. Kalau dah luar ihram tak terikat dengan pantang larang. Jadi, ni pantang larang ihram ni apa? Kita tengok. Okey, ini adalah pantang larang dalam ihram. Ada 13. Dan pantang larang dalam ihram ini, kita terikat bermula sahaja kita niat, sehinggalah kita bergunting.
Allah Alam, saya tak ingat. Yang lepas saya rasa saya dah cerita kot berkenaan tentang batal larang dalam ihram. Betul tak? Ya, Encik Zulkifli. Maknanya niat bersyarat ni juga diwajibkan kepada lelaki juga. Bukan diwajibkan. Ini adalah pilihan kepada orang yang nak laksanakan. Kerana disebabkan norma baru ni, sebaiknya semua niat bersyarat. Kecuali dia dalam keadaan yang sangat yakin yang dia mungkin dapat lakukan umrah dengan sebaiknya. Dia tak perlulah. Tapi kalau dia ada kerisauan, boleh dia niat bersyarat. Okey, baik. Saya sedikit dah cerita sebab yang lepas saya dah cerita berkenaan tentang okey. Berkenaan tentang larangan dalam ihram ni saya cerita semula. Pertama, lelaki tak boleh tutup kepala. Contoh saya rasa yang lepas saya cerita berkenaan tentang kopiah ni, betul kan? Lelaki tak boleh tutup kepala ketika dia bermula sahaja niat. Maknanya bermula sahaja niat dia tak boleh tutup kepala. Sebelum niat dia dah tanggal dulu. Okey, faham Sebelum niat dia dah tanggal tu. Sebab lepas niat dia macam tak best lah kalau lepas niat terus cabut. Tak sesuai. Maknanya sebelum niat dia dah pastikan diri dia tidak terikat dengan batal larang dalam ihram. Maka bermula saja niat dia dah ikut. Okey, pertama menutup kepala lelaki tidak boleh. Okey. So tak payah pakai kopiah. Lepas tu memakai pakaian bersarung ataupun bercantum, lelaki tak boleh pakai pakaian yang bersarung. Maksudnya masa dia niat, dia tak kena pastikan diri dia tidak ada pakai, maaf beritahu, ada seluar dalam dia tak pakai, dia tak ada pakai baju dalam, dia hanya pakai kain ihram saja, kain ihram, dan bawah tu kain ihram lelaki ni. Ni sekadar ni hanya untuk lelaki saja. Dalamnya dia tak pakai apa-apa. Dia bersih. Maksudnya tinggal 2 kain je yang dia pakai. Yang lain-lain, jam tangan, cermin mata, itu bukanlah pakaian, itu adalah aksesori. Earpod ke, apa-apa semua hal, tali pinggang, itu tak masuk sebagai pakaian. Beg yang kita pakai, itu pun bukan juga pakaian. Yang kita pakai adalah 2 kain itu sahaja. Kain ihram. Kalau kita pakai pin dekat atas, ni sajalah saya masuk masalah sedikit. Contohnya kita pakai pin di atas, pakai pin untuk gabungkan 2 kain, itu tidak dibenarkan. Kemudian pin kita pin kan, kita kain ihram buat gini, lepas tu kita pin ataupun kita tanak tanggal. So pin tidak dibenarkan. Butang begini pun tidak dibenarkan. Untuk kain yang dia berada di atas, izar, dia disebut sebagai izar. Pakaian kain ihram yang di atas ni disebut izar. Ia tidak dibenarkan untuk butang-butang ataupun pin-pin. So janganlah. Kalau misal kata kita sakit tangan, lepas tu kita buat balut, lepas tu kita pin, yang itu boleh. Tetapi kalau yang kita pilih untuk sarung, yang itu tidak dibenarkan. Untuk muka perempuan, tadi ada soalan berkenaan tentang tutup muka. Perempuan tidak boleh menutup muka ketika di dalam ihram. Maknanya kalau perempuan tutup muka, bermula sahaja dia niat, dia dah siap-siap dah tak pakai mask. Sampailah dia dah bergunting perempuan, baru dia nak pakai mask, tak ada masalah. Cumanya Ustaz, kalau ialah perempuan kan, kadang-kadang dia sakit, dia demam, dan dia risau untuk orang lain sakit juga sebab dia batuk-batuk, maka dia pakai mask. Jawapannya, dia tidak berdosa pakai mask, cumanya dia tetap dikenakan dam. Kalau lelaki pakai payung, dikira tutup kepala ke tak? Okey, Puan Cik dah tanya. Okey, pakai payung tidak dikira menutup kepala. Selagi tak ada yang jejak kat kepala menutup, tidak dikira. Bahkan yang kalau nampak payung kecil tu, kan dia ada jarak dengan kepala kan? Dia buat payung jarak kepala, itu pun tidak dikira menutup kepala. Okey, sebab saya dah cerita berkenaan tentang ni, tak apa, kita ulangan sedikit. Memakai sarung tangan, lelaki perempuan pun tidak boleh. Memakai bau-bauan ataupun menghidurnya, lelaki dan perempuan tidak boleh juga. Okey, memakai minyak di kepala ataupun rambut pun tidak boleh. Okey, 1 sampai 6 ini yang saya cerita ni, daripada perkara 1 sampai perkara 6 adalah hal-hal yang kalau tidak sengaja tidak dikenakan dam.
Guna pushback untuk ketatkan kain ihram boleh tak Ustaz? Jawapannya boleh. Sebab apa? Abang Faiz ni tanya. Guna pushback boleh sebab pushback tu fungsi dia sama juga macam tali pinggang kita pakai. It's okay, tak ada masalah. Okay, saya beritahu sebenarnya 1 sampai 6 ini adalah perkara-perkara yang kita boleh Allahumma selamat, kita boleh hindarkan kalau kita teringat. Contohnya pakai kopiah, kita berada dalam ihram, kena cabut. Kita cabut dengan segera, maka kita tidak dikenakan dam. Tetapi bermula dengan nombor 7 sampailah nombor 10, dia adalah hal yang kita perlu jaga dengan betul-betul. Iaitu apa? 7 sampai 10 ni, kalau kita buat tak sengaja, kita tetap dikenakan dam. Okey. Kita tengok nombor 7, menanggalkan rambut ataupun bulu. Tuan-tuan puan, 1 tadi sampai 6 tu, hal yang kita boleh betulkan keadaan. Daripada pakai kepada tak pakai. Kita tak kena dam kalau kita tak ingat ataupun kita tak sengaja. Yang penting segera. Tapi nombor 7, kalau rambut dah tanggal, kita boleh betulkan? Tak boleh. Dia dah tertanggal dan dia jadi rosak. Itulah maksudnya itlaf. Itlaf ni maksudnya rosak. Jadi rambut yang kita tak sengaja tertanggal, dalam tempoh ihram start daripada niat sampailah kita bergunting, dalam tempoh-tempoh tu kita ada garu kepala kita contoh. Sampailah rambut kita gugur dengan sendiri. Bukan gugur dengan sendiri. Gugur disebabkan kita garu. Maka berpintallah rambut di kita punya tangan. Maka kita akan dikenakan dam. Walaupun kita tak sengaja garu kepala kita dan tak berniat pun untuk menggugurkan rambut kita, kita akan dikenakan dam. Jadinya, bagaimana pula contoh basuh muka? Basuh muka, bulu mata jatuh. Disebabkan basuh muka kan, kita tengok kat tangan kita ada bulu mata, ada bulu hidung, ada janggut, serentak jatuh macam tu. Maka kita akan dikenakan dam walaupun kita tak sengaja. Yang tak sengaja tapi tak kena dam, ada sebut. Orang lain tarik rambut kita pun kena dam juga. Orang yang tarik tu kena dam. Orang yang tarik tu kena dam. Okey, kalau kita baring dekat bantal, biasanya perempuan lah, baring kat bantal, lepas tu kita bangun tengok ada rambut dekat bantal, maka itu dikira gugur dengan sendiri, bukannya ada sebab kita garu ke, tak ada sentuh, dia gugur dengan sendirinya. Maka memang disebut ia tidaklah dikenakan dam kalau gugur dengan sendiri. Rambut di dalam scarf pun ia tidak dikira dikenakan dam dan gugur dengan sendiri, kecuali masa kita tarik scarf kita tu bunyi putus, kita dengar lah contoh lah, itu boleh jadi kita dikenakan kena dam. Scarf dia tarik rambut macam tu. Tapi kalau gugur sendiri, dia tidak kira dikenakan dam. Okey, Puan Jamila tanya, boleh tak jemaah lelaki semasa dalam ihram pakai seluar dalam cawat? Mana seluar dalam cawat? Yang penting seluar dalam lah. Okey, seluar dalam tak boleh kalau dia sarung. Betul kan? Dia pakai seluar dalam sarung, tak boleh lah. Sebab dia pakai pakaian yang bercantum, bersarung. Yang bolehnya apa tuan-tuan perempuan? Pakai seluar yang ikat tepi. Tapi ikatnya tak senang nak lepas. Tu boleh. Maksudnya diikat, kalau tarik sekali dia boleh lepas. Dia bukan ikat mati. Yang itu boleh kalau nak sangat pakai cawat. Tu boleh. Ataupun pakai pampers. Pampers yang jenis strap macam ni. Boleh cabut. Strap. Boleh cabut dengan mudah. Itu pun dibenarkan. Tapi pampers yang sarung tidak dibenarkan. Maka dia akan dikenakan dam. Okey. Berkenaan tentang rambut juga. Apa lagi contoh yang lain? Dan saya nak beritahu sebenarnya rambut ini tuan-tuan perempuan, janganlah disebut-sebut tengok. Sebut-sebut tengok. Baru nak tengok. Masa ni lah baru nak tengok. Masa ambil uduk, biasa-biasa ambil uduk, mana tengok dekat tangan tu ada rambut ke tak. Tapi disebabkan kita berada dalam, kita tak sibuk-sibuk tengok, dekat tangan kita ada rambut ke tak. So itu sengaja untuk mencari kena dam. Jadi tuan-tuan perempuan, tak perlulah buat je macam biasa. Tapi kalau Allah dah memang pandang kan, mata kita nampak, memanglah kita kena bayar dam. Dan kita kena yakin yang itu adalah rambut kita, yang itu adalah gugur ketika kita berada dalam ihram, bukannya di luar ataupun di sebelum dalam ihram. Tidak. Yang penting
Yakin. Kalau tak yakin, tak perlulah bayar dam sebab ragu-ragu. Ya ke tak, ya ke tak. Taklah. Hukum datang dengan keyakinan. Ya. Okey. Baik. Begitu juga kuku. Tapi soalannya, berapa damnya? Kalau sehelai rambut dikira damnya adalah 1 cupak. 1 cupak maksudnya, 1 cupak sehelai rambut dikira RM5. Tapi kalaulah dia 2 helai serentak, maka dia jatuh ya. Jatuh RM10. Tapi kalaulah dia serentak 3 helai, macam dia gosok muka kan, gosok muka bukan sahaja rambut, bulu hidung dia gugur, dia punya janggut dia bercabut, maka dia akan dikenakan dam. Kalau 3 helai tu serentak, maka dia akan kena dam. Sebab ni saya beritahu dam yang biasalah orang kena. Dia perlu bagi makan kepada 6 orang, setiap cupak RM10. Astaghfirullahaladzim, saya ulang sebenarnya. Dia perlu bagi makan kepada 6 orang, setiap orang 2 cupak. Jadinya 1 cupak RM5, kalau 2 cupak RM10. Bagi kepada 6 orang, RM60. So dia kena cari kepada 6 orang, bagi RM10, RM10. Nak bagi cupak pun boleh, nak bagi RM2 pun boleh, tak ada masalah. Bertahalul bermaksud bergunting kan, paling kurang 3 helai. Jadi bagaimana jika kepala memang dah botak licin, macam saya ni Ustaz? Okey, Zulkifli. Okey, dia akan masuk dalam tajuk kita nanti sampai dalam tajuk kita berniat bertahalul ataupun bergunting nanti. Tapi kalau macam Cik Zulkifli kan memang botak. Okey, jawapannya adalah Cik Zulkifli tak ada perkara yang lain perlu buat. Yang hanya yang Cik Zulkifli boleh buat adalah perkara sunat, iaitu melalukan mata pisau cukur. Itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Sunat dilakukan. Kalau tinggalkan makruh. Tapi kalau dah tak, kalau misalnya kata memang tak ada rambut, kita tak perlulah bergunting. Kita buat je perkara sunat, iaitu lalukan ataupun lalukan pisau cukur. Okey, itu dalam hal berkenaan tentang rukun umrah lah. Okey, seterusnya mencabut tumbuh-tumbuhan dan yang lain-lain itulah insya-Allah perkara yang susah sangat-sangat orang umrah nak buat. Tapi kalau kita terlanggar, cepat-cepat rujuk dengan mutawif, maka mutawif akan buat keputusan sama ada kena dam ataupun tidak. Tapi kalau boleh beritahu sejelas-jelasnya pada mutawif. Kejap lagi kalau mutawif tak dapat dengan jelas, dia buat keputusan, dia yakin tuan-tuan kena dam juga. Okay, kalau saya memang akan tanya banyak kali sampai dia yakin yang itulah memanglah dia kena dam, baru kita kena dam. Kalau dia ada ragu, saya kata tak perlulah. Kalau ada keraguan dalam satu hal, contohnya keraguannya apa kan, masa kita mandi, kita berada dalam ihram lagi ni, belum buat tawaf, masa tu kita masuk bilik air dulu, kita mandi, lepas kita mandi, kita lap, kita dah jaga dah, okey, kita dah pasti tak ada rambut, tiba-tiba mata kita ternampak dekat lubang air, nampak rambut, kan jadi keraguan, ni rambut siapa, betul ke rambut kita, ke rambut orang lain, keraguan. Maka apabila ada keraguan, hukum tu takkan jatuh. Macam mana kita nak sebut-sebut, ini confirm rambut saya, Lainlah sebelum kita mandi, kita tengok tak ada rambut, lepas mandi kita tengok, tiba-tiba kita nampak ada rambut. Itu lain cerita. Ini kita tak tahu sebelum ke selepas. Maka tak perlulah sibuk-sibuk fikir untuk bayar dam. Maka dam itu datang dengan keyakinan. Macam tu. Okey, baik. Kita dah sampai cerita tentang larangan dalam ihram. Dan saya pun dah cerita pada yang lepas. Dan sebenarnya live ni direkodkan. Kita boleh tengok sebelum-sebelumnya. Sekarang kita nak masuk berkenaan tentang umrah pula. Dan umrah ni sangat penting. Sekejap, kita kembali kepada slide. Okey. Kita break sekejap 2 minit. Break sebelum mata, rambut tersangkut, kena dam. Okey, Abang Zaidi, kalau rambut tersangkut dekat cermin, masa kita tarik cermin dan kita rasa rambut tu cabut, itu kena dam. Tapi masa kita tarik tu kan, dia cerita kita tahu rambut tu putus disebabkan kita. Dia lain cerita kalau kita tarik, memang dah ada rambut kat situ kan, dia bukan putus, dia memang dah lama kat situ. Itu lain cerita.
Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Kan? Kita tahu tawaf kena pusing di Kaabah. Dan kita kena tahu tawaf pusing 7 kali. Itu je yang kita biasa tahu. Pusing Kaabah 7 kali dengan lawan jam. Betul tak? Apa yang kita tahu tu, kalau kita buat betul-betul, maka kita dah melakukan tawaf tu dengan banyak sekali. Macam mana ayat dia? Okay? Pertama kita tahu tawaf dekat Kaabah 7 kali, 7 pusingan lawan jam. Kalau kita buat betul-betul, maka kita dah lakukan syarat-syarat sah dengan sempurna banyak. Banyak kita dah lakukan syarat-syarat sah dengan sempurna. Saya jarang ceritakan benda ni dengan lebih jelas. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Macam mana kita tahu berkenaan tentang tawaf? Kalau kita buat betul-betul, kita dah lakukan dengan betul. Pertama adalah, masa tawaf, kalau orang tu buat tawaf ikut jam, sah tak tawaf dia? Cuba jawab walaupun saya tak dengar soalan tuan-puan. Jawapannya tak sah. Kalaulah tawaf dia pusing 6 kali, sah tak tawaf dia? Jawapannya tawaf dia tak cukup. Dia kena 7. Kalau dia tawaf selain dekat tempat Kaabah, adakah tawaf dia sah? Pun tidak. Maknanya kita dah tahu dah macam mana nak lakukan tawaf. Senang cerita, kita dah hampir semua perkara kita dah tahu macam mana nak lakukan tawaf. Cuma hal-hal sedikit je yang saya perlu tambah. Okey. Kejap, soalan Puan Rafizah nanti saya beritahu. Okey. Jadinya, saya nak tambah hal sedikit. Macam mana kita nak lakukan tawaf yang semula. Pertama, sebelum kita melakukan tawaf, tuan-tuan perempuan kena pastikan tuan-tuan perempuan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okay. Sebelum tawaf, kena pastikan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Maknanya tuan-tuan perempuan kena ada wuduk sebelum tawaf. Wajib. Tak kisahlah tawaf itu berada di dalam ihram ataupun tawaf itu lepas kita dah buat umrah, kita buat tawaf sunat, kita pergi tawaf wadak ke apa, semua tawaf tu kita mesti berada dalam wuduk. Yang kedua, tuan-tuan perempuan kena pastikan diri tuan-tuan perempuan bersih daripada najis. Pakaian tuan-tuan perempuan bersih daripada najis dan tempat tuan-tuan perempuan nak jalan bersih daripada najis. Okey. Biasanya yang nak bersih daripada najis ni adalah berkenaan tentang kasut yang kita nak bawa ni. Biasanya agensi bagi uncang kasut. Agensi ni nak bagi uncang kasut untuk bawa kasut bawa masuk dalam masjid. Tapi kena pastikan kasut yang kita bawa, yang kita iring tu, kasut tu mesti suci daripada najis. Walaupun berpasir, walaupun bertanah. Tapi kita kena yakin suci daripada najis. Tak ada bau, tak ada warna yang pelik. Kita yakin dah. Yakin. Tak ada bau, tak ada warna pelik. Maknanya bersih. Ada yang takut sangat tu, dia cuci dekat air. It's okay, terpulang. Tapi yang penting kita kena yakin itu suci. Walaupun dia tak bersih mana sebab ada pasir apa semua. Tapi pasir kan suci. Yang ketiga adalah kena pastikan diri tuan-tuan perempuan tutup aurat. Sebelum tawaf kena pastikan 3 perkara ni. Pertama adalah kena berwuduk. Yang kedua adalah suci pakaian dan tempat kita nak jalan. Yang ketiga kena tutup aurat. Komplit 3 ni tuan-tuan perempuan dah boleh mulakan tawaf. Seterusnya, yang macam saya beritahu, tuan-tuan perempuan dah tahu tawaf 7 kali dekat Kaabah, pusing 7 kali Kaabah dengan 7 pusingan. Buat betul-betul. Apa maksud saya buat betul-betul? Masa tawaf, pertama, saya beritahu, kena mula dekat Hajarul Aswad. Okey, saya tunjuk dalam gambar ni. Mana kawasan Hajarul Aswad? Yang ni, yang tanda biru ni, ada titik-titik biru ni. Kawasan dia besar tau. Kawasan dia besar. Saya rasa saya kena lukis lah.
Okey, yang bertanya kejap. Boleh besarkan slide. Okey. Boleh. Cuma saya nak terangkan berkenaan tentang kat mana nak mula. Okey, ni contoh Kaabah. Okey, ni contoh Kaabah daripada pandangan atas. Dan kemudian sini adalah Hijr Ismail. Yang situ. Okey. Kemudian makam Ibrahim dekat sini. Ini makam Ibrahim. Tapak kaki makam Ibrahim. Pintu Kaabah dekat mana? Dekat sini. Pintu Kaabah. Okay, ini pintu Kaabah. Hajarul Aswad dekat mana? Dekat sini. Okey, ni Hajarul Aswad. Jadinya, nampak ke? Saya harap nampaklah dengan jelas. Okey, Hajarul Aswad. Jadi tempat kita nak mulakan tawaf. Kita dah tahu pusing kita kena macam ni. Kan? Jadi tempat kita nak mulakan tawaf, selalu orang beritahu kena ikut lampu hijau. Sini lampu hijau berderet macam ni. Ini adalah pandangan yang lama. Okey, dalam muzakarah sebut, untuk mulakan tawaf, dia mula dengan kawasan yang besar ni. Nampak tak? Kawasan yang besar ni dah boleh mulakan tawaf. Walaupun tuan-tuan perempuan belum lampu hijau kat sini ataupun dah terlepas lampu hijau, pun boleh mulakan tawaf. Yang penting adalah apabila tuan-tuan perempuan masuk kawasan ni, dah boleh mulakan tawaf. Macam mana kita nak tahu kita dah masuk kawasan ni? Senang je tuan-tuan perempuan. Kalaulah kita berada di sini, kan, adakah kita nampak sudut di sebelah sini? Kalau kita berada di sini, nampak tak kita sudut sini? Tak nampak. Sebab sudut kita terlindung dengan sudut ini. Dan apabila kita dah masuk sini, kita dah boleh nampak sudut ini dan sudut ini. Dua ini kita nampak. Maka kita dah boleh mulakan tawaf. Walaupun mutawif kat sini baru angkat tangan. Kita belum boleh, kita tak tahu nak angkat tangan bila kan. Nanti tuan-tuan saya akan ajar bagaimana apabila kita berada dalam sunat ihram, kita perlu angkat tangan untuk mulakan tawaf dengan langkah kanan. Jadi, dah angkat tangan sini, perempuan yang belakang pun boleh ikut. Kalau dia dah nampak dua sudut ni. Nampak sudut Hajarul Aswad, nampak sudut. Ini namanya rukun Iraqi. Iraq. So, nampak dua sudut ni, maka dia boleh mulakan tawaf. Maka, apabila dia mulakan tawaf, mestilah lawan jam. Kan saya beritahu tadi, pusing Kaabah lawan jam. Maknanya Kaabah sentiasa di sebelah kiri kita. Kalau kita pandang ke sini, bahu kita sentiasa berada di sebelah kiri. Okey. Kemudian kita akan berjalan ke hadapan. Adakah kita nak berundur? Maka berundur tidak boleh. Kita kena berjalan ke depan. Dan Kaabah sentiasa berada di sebelah kiri kita. Ustaz, kalau bahu kita tergalir sedikit tergalir sini, adakah menyebabkan kita punya pusingan kita rosak? Pusingan kita rosak apabila kita tidak rasa dah Kaabah kita berada di sebelah kiri. Sebahagian ustaz yang pegang pandangan bahu kita kena selari dengan Kaabah. Kalau tak selari, kita kena berjalan begini-begini. Tuan-tuan perempuan, Islam bukan begitu. Kita bukanlah susah begitu. Saya jumpa pandangan yang lebih lebih dimudahkan. Maksudnya tidaklah susah kena jalan mengiring-iring macam tu untuk pastikan bahawa kita sentiasa di sebelah kiri. Cukuplah kita rasa Kaabah sentiasa berada di kiri kita. Apa yang menyebabkan Kaabah ini, apa menyebabkan pusingan kita jadi batal apabila tiba-tiba kita tengok Kaabah tak depan mata kita. Maka boleh dalam keadaan itu, maka tawaf kita terbatal. Dan kita kena cepat-cepat betulkan keadaan kita yang sentiasa berjalan ke hadapan dan Kaabah di sebelah kiri. Kaabah di sebelah belakang tiba-tiba. Mana Kaabah? Betul-betul kat belakang kita. Maka terbatallah kita punya pusingan. Jadi kita kena betulkan bahu kita dan jalan semula. Sebaiknya kita langkah ke belakang. Baik, kita kena faham dulu syarat-syarat sah ni. Okey. Kena yakin 7 pusingan. Lepas tu kita tak boleh masuk dalam Hijr Ismail dan kita tak boleh sentuh Kaabah. Kalau kita sentuh Kaabah, pusingan tawaf kita
terbatal. Okey. Sekejap. Saya nak tunjuk lagi satu hal. Macam mana kalau misal kata kita terbatal ketika kita tawaf, apa kita nak buat? Contohnya, ni Kaabah. Okey, tuan-tuan perempuan. Contoh masa pusingan pertama, okey, selesai. Pusingan kedua, selesai. Pusingan ketiga, tengah pusing-pusing ni, kita terbatal dekat sini. Contoh tak nampak terbatal dekat sini. Terbatal dekat atas tu disebabkan apa? Mungkin sebab kita terkentut. Mungkin disebabkan kita terkentut. Apa jadi kalau kita terkentut? Tawaf kita terbatal. Kita kena ambil uduk dan kita kena keluar dan ambil uduk. Jadi kita keluar balik. Dan ambil uduk semula, kita mula. Kat mana kita nak mula? Jadi kat mana kita mula tu ada banyak cara. Satu, kat tempat kita berhenti ni sendiri, kita mula. Ataupun kita mula belakang sikit, 3 langkah. Ataupun kita nak mula dekat ni, dekat Hajarul Aswad semula. Maknanya pusingan ketiga tu kita tak kira, kita mula daripada awal. Kalau saya ada jemaah, mula je sikit, ambil sudut di belakang ni, masuk semula, mula daripada sudut belakang ni. Okey, jalan balik ke sana. Lengkap dan terus pusing. Maknanya pusingan tawaf ni kalau terputus kat situlah nak mula semula. Paling busuk, paling kedekut, mula kat tempat situ juga. Ataupun selari dengannya. Kalau baik sikit, undur ke belakang. Okey. Dan banyak sebenarnya perkara-perkara yang membatalkan tawaf kita. Pertama tadi, tersentuh laki dan kita terkentut, ataupun kita nak buang air, ataupun tujuan langkah kita berubah. Masa kita langkah tu, tujuan kita nak mencari orang lain, maka kita berubah, bukan tujuan tawaf. Maka terbatal lah pusingan kita. Ataupun disebabkan kita sentuh Kaabah, maka terbatal lah pusingan kita. Macam mana nak ganti? Kat situ juga kita ganti pusingan kita. Tapi kalau bersentuhan lelaki perempuan, jawapannya kita pilih pada pandangan yang lain dalam mazhab Syafi'i juga. Tapi pandangan ini marjuh dan Muzakarah angkat dia sebagai memudahkan maslahah kepada orang lain, iaitu bersentuhan lelaki perempuan tanpa syahwat ketika dia melakukan umrah, ketika dia bermula daripada hotel sampai ke hotel semula. Dalam Muzakarah sebut begitu. Tapi kita pilih dalam tawaf ni, yang tersentuh lelaki perempuan tanpa syahwat, maka wuduknya tak terbatal dan dia boleh teruskan. Okey, kejap, saya nak masuk dulu soalan-soalan yang bertanya. Rafiza, saya mohon maaf ni kalau saya boleh jawab sekarang. Puan Rafiza, untuk berkenaan tentang wangian, isunya adalah pada tujuan kita. Okey, ni tentang batang larangan dalam Islam. Kalau kita pakai kerana kita nak wangi, maka ia dikenakan dam. Kalau ni hanya dalam ihram saja. Kalau luar ihram lain cerita. Dalam ihram bermula daripada niat sampai bergunting. Kalau kita bertujuan untuk nak wangi-wangi, memang kena dam. Tapi kalau dia bertujuan untuk bersihkan, bertujuan untuk melegakan kepala, tujuan untuk basuh baju, basuh sebab tak nak kotor, sabun tu dah memang wangi, tak nak kotor, ia tak kena dam. Tapi kalau softener, contoh softener ni dia bukan sabun untuk bersihkan, dia dah memang tujuannya wangi. Kalau kita pakai memang tujuan kita nak wangikan. Ustaz, saya nak lembutkan. Pening saya nak jawab. Yang penting kita kena faham tujuan kita. Kalau tujuan kita mewangikan, dia boleh dikenakan dam. Isunya pula, kalau pakai kain ihram, kain ihram kita ni, kita baru beli. Lepas tu kita nak basuh. Ada pandangan Ustaz beritahu, tak perlu pakai sabun. Bersihkan pakai macam tu je. Okay, saya nak beritahu, apa sebabnya orang boleh kena dam? Apa sebabnya orang boleh kena dam kalau dia basuh kain ihram tu? Pertama, sebab orang kena dam adalah
apabila kan ihram tu dia basuh dengan sabun, tujuan untuk bersihkan, is okay, tak ada masalah, tak kena dam. Kemudian dia pakai dan bau tu masih wangi, masa tu dia tidak dikenakan dam. Bermula dia kena damnya adalah apabila masa dalam ihram dia tak selesai tawaf dan sa'inya, dia lepaskan kain ihram tu dan dia pergi bilik air, lepas tu dia ambil semula kain ihram tu seolah-olah dia memakai pakaian yang wangi, baru start tu dia kena dam. Kalau daripada awal memang wangi, dia tidak dikenakan dam. Sama juga kalau dia pakai minyak wangi terkena pada pakaian dia, terkena dan dia biarkan wangi tu, dan wangi tu dia tak tanggalkan sampailah dia dah selesai umrah baru ditanggalkan, dia tidak dikenakan dam. Isu dia dah dia tanggal, dia pakai semula. Tuan-tuan kalau nak benda ni dia agak dalam sedikit dah, dia kena tentang pokok atau ni. Boleh rujuk dalam muzakarah. Okey, maksudnya lip balm wangi ke? Sekarang ni saya tak tahulah ada lip balm wangi, wallahualam. Tapi lip balm tu disebabkan kita nak lembutkan kan. Ni kita tak nak dia luka kena kering. It's okay, tak ada masalah. Sebab tujuan kita, dia melihat pada tujuan kita. Okey. Jawapannya, kalau nak tingkat 1, tingkat 2 boleh nak buat umrah, tak ada masalah. Pakai pakaian biasa, tak ada masalah lah. Sebab tawaf sunat tak perlu pakai kain ihram. Isunya, bila kita nak tawaf dekat, baru kita pakai kain ihram kat dataran. Baru kita pakai kain ihram. Okey lah. Kalau tingkat 1, memang tak ada pun orang suruh pakai ihram. Pakai tu ni direkodkan, nanti tekan link ni semula boleh dengar semula. Tapi tak apa, saya jelaskan. Syawal yang kita dibenarkan pakai ketika kita berada dalam ihram berada dalam ihram ni apa? Bermula daripada niat sampailah kita bergunting. Tempoh itu kita terikat dengan batang larang dalam ihram. Jadinya pakaian bagi lelaki tak boleh pakai pakaian yang bersarung. Cumanya ada orang kadang-kadang berhajat untuk pakai cawat. Jadi cawat yang dibenarkan adalah cawat yang jenis lepas. Maksud lepas ni apa? Cawat tu bukannya kita pakai sarung. Kita pakai, kemudian dia ikat tepi sini, ikat tepi sini. Itu boleh. Dengan syarat dia mudah lepas, dia bukan ikat mati. Itu dibenarkan. Ataupun kita pakai jenis pampers yang ada strap. Ni melekat. Boleh. Jangan kita pakai pampers yang sarung daripada bawah, lepas tu dia macam spender. Tu tak boleh. Okey. Jelas. Saya nak sambung berkenaan tentang tawaf ni, tuan-tuan dan puan. Pun dapat setengah dah. Jadi syarat-syarat sahnya adalah kita kena faham. Saya ulang semula, sebelum tawaf, kita tengok dulu slide ni. Okey, sebelum tawaf, kita kena pastikan diri kita tutup aurat, kita berada dalam wuduk, pakaian kita bersih. Kemudian sebelum dah selesai tu, masa kita nak mulakan tawaf, kita tahu kat mana nak mula. Kawasan Jarul Aswad yang saya beritahu tu lah. Kalau tengok dalam gambar ni, kawasan warna biru. Berjalan ke hadapan, sentiasa Kaabah di sebelah kiri, tidak sentuh Kaabah dan tidak sentuh Hijrul Ismail. Maka lakukan 7 pusingan dengan yakin dengan tujuannya, maka tawaf kita sempurna. Wallahualam. Itu sahaja kalau kita faham dengan jelas berkenaan tentang syarat-syarat sah. Kalau kita buat, insya-Allah tawaf kita sah. Tetapi dalam tawaf, dia ada perkara-perkara sunat yang kita tak boleh tinggalkan suka-suka. Kalau tuan-tuan perempuan saja je buat syarat-syarat sah ni, tawaf tuan-tuan perempuan diterima, tapi tuan-tuan perempuan belum berada dalam khusyuk. Sayanglah. Jadinya kita nak buat setiap perkara yang sunat di dalam tawaf. Antaranya apa? Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, ni gambar saja. Okey, perkara-perkara sunat ketika tawaf. Pertama adalah sunat dia berniat. Untuk khas bagi tawaf umrah, sunat dia berniat. Maknanya niat dia tak wajib sebab dia dah niat daripada awal. Niat umrah awal tu mewakili kepada semua hal. Termasuklah sa'i, dia tak perlu niat. Tapi bagi tawaf-tawaf yang lain, wajib dia niat. Tapi kalau tawaf umrah, dia boleh je terus masuk. Terus masuk, terus buat umrah. Cumanya,
hukumnya sunat kalau dia melafazkan niat umrah, niat tawaf umrah. Saja aku melakukan tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, yang kedua adalah istilam dekat Hajarul Aswad. Contohlah, di depan saya ni tuan-tuan perempuan ni, okay, ini adalah Hajarul Aswad. Maka masa kita nak mula dah lalu sudut Hajarul Aswad yang ni, kan? Masa kita nak mula, kita akan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, walillahil hamd. Okay, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan ni adalah Hajarul Aswad. Saya akan istilam dengan tuan-tuan perempuan. Bismillah Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitulah. Itu contoh lelaki. Tapi kalau perempuan, rendah aja macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ustaz, adakah kita berhenti masa tu? Kita sedang berjalan. Tengah berjalan tu, masa kita nak mulakan, kita istilah. Dan sambil kita istilah, kita nak mulakan dengan langkah kanan ketika kita angkat. Maknanya masa kita mulakan dengan langkah kanan. Dan kita istilah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Dan terus berjalan. Masa kita berjalan pula, hukumnya sunat kita penuhkan dengan bacaan doa dan zikir. Sama ada kita nak baca doa dalam buku yang kita sediakan ataupun buku gantung, boleh baca, ataupun tuan-tuan perempuan nak baca doa yang lebih baik, iaitu doa yang tuan-tuan perempuan dah susun awal. Pusingan pertama nak doa untuk diri sendiri, pusingan kedua nak doa untuk ibu bapa, pusingan ketiga untuk anak-anak, adik-beradik. Itu lebih baik. Saya nak beritahu, doa yang kita faham dan kita minta sungguh-sungguh dengan Allah SWT itu lebih baik daripada doa dalam buku tu. Boleh kita ikut mentawif kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ikut mentawif khusyuk. Cuma doa itu baru kita faham waktu tu, berbeza dengan doa yang kita dah sediakan awal. Itu lebih baik. Ataupun misal kata dah doa dah apa semua kan, kita nak penuhkan dengan benda yang lain, ataupun kita dah tawaf sunat, kita nak isikan benda lain, boleh juga kita doa yang lain. Contohnya kita doa, kita selawat, kita zikir, ataupun kita baca Al-Quran. Sepanjang perjalanan itu penuhkan dengan bacaan yang lebih baik. Janganlah sampai tahap kita selfie, kita ambil video, kita buat hal-hal yang lain, sampai nanti boleh jadi tujuan kita rosak 100%. Kalau tujuan kita rosak 100%, maka boleh jadi tawaf kita tak sah. Okey, kemudian dalam perjalanan tu sampailah dekat rukun Yamani. Kat mana rukun Yamani? Kita tunjuk Sini Hajarul Aswad, kita berjalan begini. Rukun Yamani sebelum ini. Sebelum Hajarul Aswad ada rukun Yamani. Ini kita jalan sini. Okey. Ni rukun Yamani. Rukun Yamani kita boleh, kita tuan-tuan bayangkan tuan-tuan perempuan ada dalam rukun Yamani. Saya akan istilam tapi tanpa kujub. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Sambil sedang berjalan lah di rukun Yamani. Rukun Yamani. Dan lepas daripada rukun Yamani, tuan-tuan perempuan akan baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Soalan, Ustaz, saya tak ingat apa yang Ustaz cerita hari ini. Saya percaya tuan-tuan perempuan susah nak ingat. Kebiasaannya bukannya susah, senang. Kebiasaannya tak ingat. Tapi saya percaya kalau tuan-tuan perempuan sampai sana, tuan-tuan perempuan akan teringat apa yang saya cakap. InsyaAllah. Ataupun teringat apa yang ustaz-ustaz sebelum ni cerita. Ada istilam lah, ada apa ni. Saya tak ingat bila saya nak istilam. Tapi nanti masa kita buat umrah, baru kita akan dapat gambaran yang sebenar. Sebab tu sebaiknya kalau orang buat umrah, nak belajar khusus umrah ni dengan praktikal terus. Praktikal pun kadang-kadang kita lupa. Tapi nanti insya-Allah siapa yang dah ikuti kursus umrah paling tidak dengan dia fokus, kursus umrah online dia fokus, dia dah tahu gambaran sedikit demi sedikit. Tapi nanti sampai sana insya-Allah dia akan dapat lakukan umrah dengan sempurna. It's okay, jangan risau. Saya nak beritahu tentang ni je lah. Okey, dan kemudian perkara sunat seterusnya, lelaki kena buka bahu sebelah kanan.
Sebab tu dalam ihram ni dia ada dua keadaan kalau untuk lelaki. Dia pakaikan ihram, satu tutup semua, yang kedua dia boleh buka bahu belah kanan. Buka bahu belah kanan ni hanya ketika tawaf sahaja. Saya pegang pandangan yang hanya buka ketika tawaf sahaja. Walaupun orang kata sebahagian ustaz sebut ketika sa'i pun sunat untuk berittiba. Tapi saya pilih hanya ketika tawaf saja. Sa'i tutup. Semayang lepas tawaf pun kena tutup. Okey. Kena buka bahu belah kanan. Perempuan tak payah buka. Okey, saya nak ulang semula. Sampai dekat sini dah baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masuk dekat kawasan ni, angkat tangan semula. Ucap bismillah Allahu akbar walillahil hamd 3 kali. Lepas tu zikir sampai dekat rukun yang mana ni? Rukun yang mana ni? Istilam saja. Bismillah Allahu akbar walillahil hamd tanpa kucuk. 3 kali. Baca lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lepas tu sampai dekat Hajarul Aswad, kucuk dengan Islam. Bismillah Allahu akbar 3 kali. Sampailah 7 kali. Itulah yang kita akan lakukan. Itulah yang akan lakukan. Habis 7 pusingan tu, tuan-tuan dan puan, kita terus keluar. Keluar ni, pastikan lepas daripada kawasan mula ni. Lepas keluar ke tepi ni. Keluar ke tepi tu, ambil masa untuk solat sunat 2 rakaat. Solat sunat tawaf 2 rakaat. Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bahasa Melayu. Saya ajar bahasa Melayu. Niat bahasa Melayu Allah terima, tuan-tuan, janganlah risau. Yang kena bahasa Arab hanya ketika kita dah lepas lafaz takbir baru kita bahasa Arab. Itu tak apa. Itu memang kena bahasa Arab. Jadinya sebelum kita lafaz takbir, kita saja aku, ataupun dalam hati saja aku solat sunat, solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Solat dekat mana? Dekat belakang makam Ibrahim. Ni kat sini nanti ada makam Ibrahim kat sini, solat dekat belakang dia. Kalau tak dapat kat sini, dekat sini pun boleh, mana-mana pun boleh. Kalau dapat rezeki, solat dekat belakang makam Ibrahim. Selepas daripada tu, tuan-tuan dan puan digalakkan minum air zam-zam. Dan selepas daripada tu, kalau mampu pergi kucuk Hajarul Aswad dan pergi doa di Multazam. Saya rasa susahlah nak buat benda ni. Dua ni adalah 2 hal yang agak susah. Biasanya saya akan terus bawa jemaah pergi sa'i terus. Pergi ke sa'i. Wallahualam. Ada seterusnya. Tawaf ini, tuan-tuan dan puan, ada banyak. Tawaf ni ada banyak. Ada tawaf yang berada di dalam umrah, ada tawaf yang berada di luar umrah. Pening kejap. Pening. Macam mana ni pening? Tak apa, saya akan jelaskan. Okay, saya padam ni dulu. Okey, pertama, Allahu Akbar. Yang kita belajar berkenaan tentang umrah, bermula dengan niat, kedua tawaf, ketiga sa'i, keempat bergunting, kelima tertib. Okey, di dalam umrah tuan-tuan dan puan ada perkara ni. Kan? Di dalam umrah, bermula daripada niat sampai bergunting mengikut tertib, adanya tawaf. Yang ni namanya tawaf umrah. Maknanya, dalam umrah ada tawaf. Dipanggil tawaf umrah. Lepas kita bergunting, kita dah tak berada di dalam umrah. Kita dah tak terikat dengan patang larang dalam ihram. Lepas daripada bergunting, ni, luar ihram. Ataupun sebelum ihram. Saya nak tanya, ada tak tawaf lain? Jawapannya ada. Namanya tawaf sunat. Tawaf sunat berada di luar ihram. Tawaf wada berada di luar ihram. Tawaf sunat ni apa? Contohlah, kita pergi masjid saja-saja, lepas tu kita rasa kita nak tawaf. Itulah namanya tawaf sunat. Tapi kita tak terikat
pakai minyak wangi boleh, tutup muka boleh, pakai baju macam ni pun boleh, tak ada masalah. Sebab tawaf sunat dia bukan berada di dalam pantang larang ihram. Kalau dah luar pantang larang ihram, namanya tak adanya tawaf umrah, namanya tawaf lain, iaitu tawaf sunat, tawaf tahiyatul bait. Dia ada banyak. Yang penting saya nak fahamkan yang tu dulu. Baik. Tapi tawafnya apa? Satu pertamanya tawaf umrah yang kita belajar ni, tawaf ifadah umrah haji. Okey. Kemudian tawaf qudum. Tawaf qudum ni tawaf bagi orang yang haji yang pertama kali datang. Dia buat haji ifrad. Tapi dilakukan tawaf qudum untuk pertama kali. So, tuan-tuan puan tak perlu pandang yang ini, kita tak buat pun. Tawaf tahiyatul bait. Ini untuk orang yang yang ketiga tu tawaf tahiyatul bait ni. Biasanya orang yang masuk masjid kat Malaysia ni lah, kita masuk masjid, kita akan solat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum kita duduk iktikaf. Sebelum duduk, sunat kita solat sunat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid, salli sunnatut tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Tetapi ketika kita masuk Masjidil Haram, tidak ada yang lebih utama daripada tawaf. Tawaf adalah nombor 1, ibadah yang nombor 1, baru jatuhnya solat dan yang lain-lain. Jadinya, untuk masuk Masjidil Haram, sebaik-baiknya kita tawaf dulu baru kita duduk. Itulah namanya tawaf tahiyatul bait. Okey. Tapi kena ikut syarat sahnya. Takkanlah kita nak tawaf lawan jam. Takkanlah kita nak tawaf mula daripada tempat lain. Takkanlah kita nak tawaf tak nak ambil wuduk. Jadi kena ikut syarat-syarat sahnya. Kena ambil wuduk, kena ikut lawan jam, kena Kaabah di sebelah kiri, cukup 7 pusingan, baru tawaf tu dikira sempurna. Tawaf sunat saja-saja. Alamak, dah tengah tunggu Zuhur ni, belum buat apa-apa. Gila tawaf sekejap, pusing 7 kali. Dan itulah lebih afdal kita buat. Ketika di masjid, itulah lebih afdal, itu melakukan tawaf. Tawaf nazar, kalau kita dah berjanji dan Allah tunaikan, maka nazar kita nak tawaf. Kita perlu tawaf. Ataupun tawaf wada'. Tawaf wada' ni wajib setiap orang perlu buat. Iaitu, kalau misalkan kita nak tinggalkan Mekah, kita kena tawaf wada'. Okey, habis cerita. Nanti insyaAllah tawaf wada' kita akan cerita nanti. Kita nak lanjut berkenaan tentang sa'i. Saya mohon maaf ni sebab kita 4.30 pun kita belum selesai. Saya akan cuba selesaikan, habiskan sampailah selesai. Jadinya kalau tuan-tuan perempuan rasa nak berhenti untuk solat dahulu, tak apa. Boleh dengar recording live ni nanti. Nanti boleh dengar semula sebab dia akan dia akan save dalam ni. Yang penting tuan-tuan perempuan simpan link ni. Link yang dikongsi oleh kawan ataupun tuan-tuan dah tengok dekat page ni. Baik, kita akan masuk berkenaan tentang sa'i. Tuan-tuan dan puan, sa'i ini, bismillahirrahmanirrahim, dia adalah bermaksud bergerak di antara dua bukit, berulang-alik di antara Safa dan Marwah, 7 pusingan dengan mematuhi syarat-syarat sahnya. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita faham tentang pengertian ini, orang yang nak buat sa'i dia mesti berulang-alik. Bermula daripada Safa dan berakhir di Marwah. Berulang-alik. Kena bermula Safa dan mesti habis kat Marwah 7 kali. Dengan mengikut syarat-syarat sah. Kalau tak buat, tak sah. Senang cerita. So, apa syarat-syarat sahnya? Syarat-syarat sahnya adalah sangat-sangatlah sedikit, tak sama macam tawaf. Tawaf, sebelum tawaf, saya ulang semula, sebelum tawaf kena ambil wudu. Sa'i tak perlu. Sebelum tawaf kena bersih pakaian. Sa'i hukumnya sunat. Ketiga, sebelum tawaf tempat kena bersih. Sa'i hukumnya sunat. Sebelum tawaf kena tutup aurat. Sa'i sunat tutup aurat. Jadi sa'i ni lebih, syarat-syarat sah ni yang kita nak ikut ni tidak banyak. Dan perkara-perkara yang lain tu hukumnya sunat sahaja.
Dan tak perlu risau kena tahu kena Kaabah sebelah kiri, tak perlu. Yang penting adalah kita kena bergerak di antara Safa dan Marwah. Yang paling penting adalah pertama, mestilah masuk waktu. Apa maksud masuk waktu adalah dia bukan masuk waktu Zuhur, dia bukan masuk waktu Asar, bukan. Masuk waktu adalah mesti selesai tawaf 7 pusingan dengan sempurna mengikut syarat-syarat sahnya, baru boleh sa'i. Dia tak boleh tawaf sikit, terus pergi sa'i, patah-patah balik sambung tawaf, tak boleh. Sebab dia tak ikut tertib yang disebut dalam rukun umrah. Kena ikut tertib. Jadi kena selesai, pastikan tawaf dulu baru sa'i. Cuba tuan-tuan membayangkan orang yang berada dalam tersangkut nak melakukan tawaf, dia boleh sa'i dulu. Syarat sah yang pertama dia dah tersangkut, iaitu masuk waktu. Kena selesai tawaf dulu. Dan tawafnya bukannya tawaf sunat, tawafnya adalah tawaf umrah. Tawaf mesti tawaf umrah. Sebab kita buat umrah lah. Jadi tuan-tuan dah membayang dalam kisah Allah SWT. Maknanya di sini juga tak adanya sa'i sunat. Tawaf umrah baru ada sa'i. Tapi kalau tawaf sunat yang tadi saya cerita, dia tak ada sa'i sunat. Sa'i ini hanya ada dalam ibadah umrah dan haji saja. Dia tak ada nama sa'i sunat yang berkecuali, tidak ada. Tawaf sunat ada. Okey? Okey, kita lanjut. Kena bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Bermula di Bukit Safa ni contoh Bukit Safa. Atau ni Bukit Marwah. Boleh respon tak? Okey tak lain saya? Okey, Puan Cik dah tanya berkenaan tentang masa tawaf boleh tak kita minum air daripada botol air yang kita bawa. Okay, tuan-tuan dan puan, selagi kita menjaga tujuan. Tujuan ketika tawaf adalah langkah kita. Dalam kitab lama sebut tasyrikun niyah fit tawaf. Kalaulah ada pertembungan niat, maksudnya apa? Masa kita tawaf, kita buat tawaf, kan? Masa kita tawaf, kita buat tawaf. Sekejap saya takut tak dengar suara. Okay, suara. Yes, 1, 2, 3. Okay, masa kita saya jawab ada soalan Puan Cik Dan tanya. Masa kita tawaf, kita melakukan tawaf dan sambil-sambil tu kita minum air. Saya nak tanya kepada tuan-tuan puan, kita boleh tanya diri kita sendiri lepas tu, adakah kita melakukan tawaf lepas tu? Masih. Sebab kita sedang berjalan melakukan tawaf. Kalau kita minum pun, ataupun kita spray wuduk tu kan, kita isi air zam-zam kadang-kadang, hukumnya tidaklah mengganggu tujuan tawaf kita. Ini persoalan yang mungkin tuan-tuan puan saya nak bangkitkan sekarang ke berkenaan tentang video Ustaz Daud Cik Ngah. Ustaz Daud Cik Ngah memberi pandangan apabila tujuan dia lari kerana disebabkan dia ambil video, boleh jadi tujuan dia lari. Tapi kalau tujuan dia tak lari, insya-Allah tak ada masalah. Saya bawa sikit lah sebab itu agak panjang kita nak bahas. Okey, kita sama berkenaan tentang sa'i. Sa'i ni daripada Safa ke Marwah. Marwah contoh atas lah. Biasanya Kaabah di sebelah sini, Safa di sini. Bermula daripada Safa ke Marwah, pergi dalam kiraan ganjil, balik dalam kiraan genap. Contoh saya pergi 1, patah balik 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan selesai di Marwah. Jadinya kalau kita buat daripada Safa ke Marwah 7 kali dengan yakin, maka sa'i kita akan sempurna. Sa'i kita akan diterima sah. Dan masa sa'i itu tujuan kita melakukan sa'i.
bukan kita nak berlari-lari, berlumba-lumba, itu tujuan kita dah lari tujuan. Kau nak berlari ke kau nak sa'i? Kita kena tanya diri kita masa tu. Kita nak berlari, tak adalah, setakat ni memanglah kita buat sa'i. Ataupun masa tu kita nak ambil gambar, kita berjalan nak ambil gambar, kena tanya diri kita, adakah masa kita berjalan dan ambil gambar itu kita sedang melakukan sa'i ke ataupun tidak. Jika dijawab, okey, masa tu saya sedang sa'i, kaki saya masa sa'i dan saya sambil-sambil ambil video, itulah dalam bab tajuk tasyrikun niyah, tasyrikun niyah juga, masuk tasyrikun niyah, dan itu dia masih sedang melakukan sa'i. Cumanya membuat perkara sia-sia ini menghilangkan khusyuk ketika sa'i. Jadi kena berhati-hati. Dan apa lagi? Kena yakin 7 pusingan dan berakhir di marwah. Itu saja berkenaan tentang sa'i. Tapi perkara-perkara sunat dalam sa'i banyak. Antaranya adalah kena masuk pintu baharu safa. Apa yang tuan-tuan lalu dah buat perkara sunatnya. Kemudian habis tawaf terus pergi sa'i. Habis tawaf buat solat sunat apa semua terus pergi sa'i. Bukannya balik hotel dulu baru sambung nak sa'i sebelum esok. Tak. Walaupun hukumnya sunat, kita boleh buat benda tu. Tapi janganlah macam tu, akan memanjangkan ihram kita. Maknanya lepas tawaf terus buat sa'i. Okey. Kemudian saya besarkan slide lah. Berniat mengerjakan sa'i, hukumnya sunat. Masa sa'i tu kita baca niat. Kemudian menghadap kiblat dan berlambai ke tangan macam ni. Contohnya saya di Bukit Sofa, tuan-tuan perempuan adalah Kaabah. Saya berada di Bukit Sofa ni, tuan-tuan perempuan adalah Kaabah. Okey, saya mulakan dengan niat. Sahaja aku melakukan sa'i 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. 7 perjalanan kerana Allah Ta'ala. Menghadap ke Kaabah, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Kemudian jalan ke Marwah. Sampai dekat Bukit Marwah, contoh tuan perempuan adalah Kaabah. Saya akan menghadap ke Kaabah, saya akan istilam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Baru jalan ke Safa semula. Dan setiap kita sekali sampai bukit, kita akan istilam ke Kaabah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilhamd. Boleh berhenti, boleh sambil berjalan, yang penting kita akan toleh pada ke Kaabah. Kalau berjalan toleh ke Kaabah. Naik skuter, kadang-kadang tak nak berhenti. Kalau berhenti nanti langgar orang. Jadinya time jalan tu Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi pegang handle. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Itulah perkara sunat. Sunat seterusnya adalah sampai di lampu hijau, kita akan berlari-lari anak. Sampai lampu hijau, lelaki sunat berlari-lari anak. Dan waktu itu sunat kita berdoa. Biasanya doa yang Nabi ajar, Rabbi ghufir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azizul akram. So doa itulah akan dibimbing insya-Allah dengan mutawif sama-sama. Kemudian sentiasa berdoa semasa melalui. Kemudian sentiasa berdoa ketika Safa dan Marwah tu. Hukum zikir apa semua pun boleh, tak ada masalah. Dan berturut-turut 7 pusingan. Safa ke Marwah 1, patah balik, terus tak berhenti. Hukumnya sunat. Okey. Habis saja di Marwah, maka kita akan selesaikan umrah. Kita akan selesaikan umrah kita, iaitu yang terakhir kita nak selesaikan, iaitu kita kena gunting rambut. Okay. Sikit lagi kita nak habiskan. Okay, ini niat ketika sa'i. Okay, bercukur ataupun bergunting. Pertama, syarat sahnya mesti masuk waktu. Mesti lepas sa'i. Dia tak boleh lepas tawaf, dia tak boleh. Mesti lepas sa'i. Cukur 3 helai. Dekat kepala. Mesti dekat kepala. Dia ada pertama masuk waktu, 3 helai dan mesti rambut di kepala. Dia tak boleh ni side janggut, sideburn, tak boleh. Dia mesti dekat kepala kita.
Itu syarat sahnya. Habis 3 helai maka umrah kita dah selesai dan kita dah tak terikat mata larang dengan ihram dan mudah-mudahan umrah kita diterima. Tetapi di dalam bercukur juga ada perkara-perkara sunat, iaitu pertamanya lelaki afdal cukur kepala terus. Soalan yang biasa saya dapat, masa habis sa'i kita nak gunting, lepas tu nak pergi kedai gunting rambut, kira macam mana? InsyaAllah Allah terima juga setiap apa yang gugur dengan rambut kita, walaupun kita dah gunting cukur, gunting 3 helai, lepas tu kita pergi gunting rambut lagi, cukur kepala lagi, okey. Ataupun tak nak cukur masa tu, lepas tu pergi cukur pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah terima. Lepas tu gunting perempuan lebih daripada seruas jari, 3 helai. Bermula di ubun-ubun belah kanan. Kalau sinilah. Ubun-ubun belah kanan. Kemudian menghadap kiblat dan baca doa semasa gunting dan baca doa selepas gunting. Wallahu a'lam bisawab. Selesailah berkenaan tentang gunting. Tentang umrah kita. Tuan perempuan okey ke? Saya agak laju sedikit. Kalau ada soalan boleh bertanya. Sebelum saya nak masuk berkenaan tentang tawaf wada. Puan yang dirahmati Allah SWT. Kita dah faham bagaimana untuk melakukan umrah. InsyaAllah amin. Bermula daripada niat sehinggalah kita bergunting. Masa umrah pertama kita masuk, kita dah niat dekat mikot. Lepas tu malam tu mungkin kita akan selesai umrah. Esok pagi kita dah bebas. Mungkin kita rehat sebentar apa semua. Lusa kita akan buat umrah semula. Kita akan keluar ke tanah halal, kita ambil niat dan kita buat umrah kedua. Esok buat umrah lagi. Niat ke tanah halal, masuk balik buat umrah ketiga. Sampailah bergunting. Esoknya rasanya kita akan berangkat menuju ke Malaysia ataupun ke Madinah. Maksudnya kita akan keluar Mekah. Apabila kita nak keluar Mekah, kan, wajib bagi setiap orang Malaysia, dalam muzakarah sebut, wajib melakukan tawaf wada. Iaitu tawaf yang terakhir sekali sebelum kita bergerak meninggalkan Mekah. Namanya tawaf wada. Hukumnya wajib. Jadinya kalau tak tawaf wada, maka kita boleh dikenakan dam seekor kambing. Dikenakan dam seekor kambing. Jadi, apabila saya beritahu, apabila kita nak tinggalkan, kita kena tawaf wada. Maknanya, tawaf wada itu bukan berada di dalam ihram. Maknanya kita boleh pakai baju macam ni, boleh pakai minyak wangi, tidak ada masalah. Sebab tawaf wada ini tidak berada di dalam rukun umrah. Dia bukan tawaf umrah, dia tawaf wada. Kita lakukan dengan betul. Kena ambil wuduk, lepas tu pakaian bersih apa semua. Kemudian kita tawaf 7 pusingan, Kaabah di sebelah kiri, tidak sentuh Kaabah. Kita dah lakukan dengan betul. Tetapi tawaf wada lain sedikit. Kerana apa? Kerana tawaf itu adalah tawaf terakhir. Maknanya kita kena segerakan tinggalkan Mekah lepas kita tawaf wada. Itu tak boleh lama-lama. Dalam muzakarah sebut, paling lama 3 hingga ke 4 jam lepas tawaf wada kita kena tinggalkan Mekah. Ataupun tawaf wada pada musim paik, contoh macam musim haji ataupun pada hari Jumaat, kita kena tinggalkan 4 ke 5 jam sebelum lepas tawaf wada tu kita kena keluar Mekah. Kita tak boleh lama-lama. Yang kedua juga adalah masa kita selesai tawaf wada, perkara sunat yang kita boleh buat adalah minum air zam-zam, solat sunat tawaf wada, solat sunat tawaf lah. Kemudian terus berjalan keluar. Tapi ada dalam perkara sunat yang lain adalah mengucuk Hajarul Aswad. Tapi itu pun mengambil masa yang lama. Terus jalan keluar. Tak boleh kita tunggu dalam masjid untuk menunggu waktu salat. Tak boleh. Sebab kita dah buat keputusan untuk tinggalkan Mekah. Kita tak boleh tunggu iktikaf lagi sejam. Tak boleh. Maknanya kita kena terus keluar. Terus keluar. Kecuali masa kita berjalan meninggal dalam masjid tu, sebelum keluar pintu masjid, azan. Maka barulah kita boleh berhenti untuk tunggu solat. Ada pandangan masa qamat baru kita boleh berhenti untuk solat. Jadi, lepas kita keluar, kita tak boleh masuk balik semula. Lagi-lagi orang yang berada di hotel paling dekat.
Dia tak boleh masuk semula masjid untuk solat. Tak boleh. Dia kena solat di bawah ataupun di atas kalau misal kata azan. Kalau dia masuk semula seolah-olah dia belum buat keputusan untuk balik pun, maka tawaf wadaknya tidak dikira dan dia kena tawaf semula. Okey. Contohlah dah keluar daripada masjid. Apa lagi yang kita tak boleh buat? Semua hal-hal yang melengahkan macam tak nak balik lagi. Contohnya macam tak nak balik lagi, dia pergi shopping, pergi belanja bukan keperluan untuk balik. Dia beli jubah, dia beli tasbih. Itu tidak dibenarkan lepas tawaf wada. Kemudian sibuk-sibuk masa tu lah nak cari peminta sedekah, nak pergi cari. Ia pun tidak dibenarkan. Kecuali peminta sedekah tu datang kat kita, kita bagi. Okey, tapi ini duk cari lelo, bukan jalan balik lah, dia pergi masuk kedai mencari orang. Okey, itu tidak dibenarkan. Kemudian dia tidur. Lepas tawaf wada dia tarik selimut, dia tidur. Dia macam mana? Sedap dia. Okey, contoh. Maknanya dia macam dia nak tidur, dia berehat-rehat. Dia nak tidur, rehat, maka ia tidak dibenarkan. Kecuali dia sandar kat katil, dia tertidur. Itu lain cerita sebab dia tunggu orang. Itu lain cerita. Jangan sampai tarik selimut. Itu berehat-rehat. Boleh jadi tawaf wadaknya terbatal. Dan kemudian dan hal-hal yang lain nampak macam melengah-lengahkan. Jadi itu sahaja tawaf wadak yang kita kena jaga, dan terus bila bergerak je tayarnya, maka terlepaslah dia perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia tawaf wadak ia terbatal. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu perkara yang penting dalam tawaf wadak. Dan hal-hal yang lain, tuan-tuan puan, kerana datang di Madinah, tuan-tuan puan boleh kejar bagaimana untuk solat di Raudah, bagaimana untuk sentiasa dapat salam kepada Nabi SAW. Kemudian bagaimana untuk kita pastikan diri kita sentiasa berada di masjid pada waktu solat. Jangan sampai kita pada waktu solat kita tidak berada di masjid, kita berada di bilik, kita malas sebab hotelnya. Saya rasa saya dah selesai untuk penerangan tentang tawaf. InsyaAllah mungkin akan datang saya akan adjust masa sedikit untuk pastikan kita dapat mampu untuk berkongsi lagi lebih banyak berkenaan tentang umrah ini, terutamanya orang yang tidak ada masa yang luang untuk mengikuti tawaf umrah secara fizikal. Jadi saya mohon tuan-tuan puan, video ini tuan-tuan puan boleh ulang semula. Dia adalah recording. Tuan-tuan boleh tekan link ni balik semula dan dengar semula, insya-Allah. Tak ada masalah. Saya doakan tuan-tuan puan boleh dapat laksanakan umrah dengan sempurna nanti, dan Allah kurniakan kepada tuan-tuan dapat umrah yang mabrurah. Doakan tuan-tuan puan untuk waktu yang terdekat ni, siapa yang nak pergi ni, yang terdekat ni, sentiasa jaga hati. Jika Allah uji, jika Allah ni sabar, termasuk diri saya juga, insya-Allah saya akan berangkat Sabtu ni juga. Doakan pemudahkan perjalanan, dan doakan mudah-mudahan apa yang kita tinggalkan di Malaysia, apa yang kita tinggalkan, harta kita, anak-anak kita, keluarga kita, suami isteri kita, Allah pelihara. Dan Allah lah sebab baik yang memelihara harta kita, dan mudah-mudahan kita balik dalam keadaan aman dan diberi kesihatan, insya-Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.